Assalamualaikum. Okey, aku terpanggil untuk buat video ni selepas viral kes seorang wanita yang dikelar leher dia bersama anak dia yang baru lahir dalam 2 bulan macam tu anak dia kan, dan dia dalam proses berbantang. Uh, Dibunuh oleh suaminya sendiri dan suaminya pula naked naik motor ditangkap oleh polis. Kesian, sedih. Bila aku tengok wajah arwah tu dekat social media, nampak manis orang dia. Uh, Muda lagi, dan laki husband dia yang bunuh dia tu pun masih muda lagi. Sayang, sayang sangat. Dan kita tak tahu apa-apa. That's why aku cakap it's not our right to judge dia. Kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dan ada orang kata dia baik, orang-orang sekeliling kata dia seorang yang baik, bapa mertua kata dia dan pasangan dia bahagia, nampak bahagia macam tak ada masalah. Dan banyak orang bagi tahu dia ni baik. Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia buat keputusan macam tu? Dan timbul pula macam-macam spekulasi. Spekulasi yang mengatakan mungkin lelaki ni disihir, mungkin dia ambil barang, mungkin ada ilmu yang dia amalkan, ilmu tak betul, atau mungkin dia tekanan perasaan, anxiety, depression, atau apa saja. Biar polis buat kerja, let it be. Biar polis siasat, okay? Jangan buat apa-apa, andaian. Jangan kecam dia, sebab kita tak tahu nasib kita akan jadi macam tu. Adik-beradik kita, ahli keluarga kita, saudara mara kita, orang terapat, kita akan buat keputusan macam tu. Dia sendiri pun tak pernah terfikir yang satu hari dia akan bunuh isteri dan anak dia. Dia sendiri tak pernah terfikir sebelum ni. Dan tiba-tiba terjadi. Macam tu juga kita. Sekarang ni kita rasa kita normal kan, tak ada apa-apa. Mungkin satu masa nanti kita tak tahu. Kita mungkin bunuh orang, bunuh mak bapak kita, bunuh adik-beradik kita. Kita tak tahu. So tak perlu memandai-mandai. Okey? Cuma kehadiran aku di sini adalah bukan sebab konten, bukan sebab nak viral ataupun mencapai ke apa, bukan. Kehadiran aku di sini adalah sebab aku nak advice atau aku nak bagi sedikit solution kepada orang-orang di luar sana yang mengalami masalah anxiety, depression, tekanan perasaan dan macam-macam. Because I've been in that position a few years back. Beberapa tahun lepas, aku mengalami masalah yang hampir serupa dengan korang. Tekanan perasaan yang begitu-begitu dahsyat, zaman kegelapan. Tak boleh nak handle masalah. Masalah datang bertubi-tubi, pecah kepala, rasa terlalu berat ujian yang Tuhan bagi, sehingga kita terfikir untuk cabut nyawa kita sendiri. That's why aku nak share. Sebab dulu aku dah rasa. Dan sekarang aku tengok banyak sangat kes orang bunuh diri, bunuh mak bapak, bunuh bini, bunuh anak-anak, bunuh orang lain, atau buat benda-benda yang menakutkan. Bukan ditujukan kepada lelaki yang bunuh isteri ataupun anak dia ni. Itu kita put aside. Aku cakap secara general, okay? Anggaplah ini advice daripada seorang manusia kepada seorang manusia, advice daripada kawan kepada kawan, advice daripada seorang abang kepada seorang adik, ataupun advice daripada seorang adik kepada seorang abang. Okay, look. Bila kita ada masalah, semua orang ada masalah kan dalam dunia ni. Tetapi as a human being, kadang-kadang kita sengaja ataupun kita menjemput masalah itu untuk menekan diri kita. Kita mengizinkan, okey, masalah itu untuk menghantui kita, menghempap diri kita. Kita menjiwai masalah itu terlalu dalam sehingga kita lupa nak cari jalan penyelesaian. Kita terlalu pendam benda tu, okey? Kita bermain dengan emosi kita, kita bercerita dengan diri kita sendiri. Kita memandai-mandai fikir benda yang overthinking whatsoever. Kita terlalu menjiwai dan mendalami benda tu sehingga dia makan diri kita. Dia bukan sahaja akan menjejaskan kita, memberi impak negatif pada diri kita, tetapi kepada orang sekeliling kita. That's why kenapa ada orang yang sanggup bunuh diri dan bunuh ahli keluarga dan sebagainya. Orang-orang yang dia sayang. Itu impak dia, okey? Dan
Lagi worse kalau jadi gila dan sebagainya. That's why aku cakap, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Betul? Semua orang tahu benda tu basic. Tapi tak semua orang tahu macam mana nak handle this kind of situation. Kan? That's why kau kena elakkan tengok cerita-cerita sedih ataupun cerita-cerita yang stres, ataupun dengar lagu-lagu yang sedih ataupun lagu-lagu yang stres. Itu satu. Yang keduanya, bila kita ada masalah, okay, kita selalu pendam kan. Ada jenis orang dia tak suka bercerita. Sebab macam aku pun sama, aku rahsia ke masalah ke aku suka simpan. Sebab satu, kita rasa bila kita cerita dekat orang, orang akan bercerita dekat orang lain. Dia pergi canang cerita kita ke orang lain. Ataupun bila kita cerita kat kawan-kawan kita ataupun orang terdekat, jawapan dia adalah, advice orang biasanya, kau kena kuat, be strong, bertabahlah. Ini semua ujian. Setiap orang ada ujian. Setiap orang ada masalah. Okey? Kau berdoalah. Itu benda yang basic orang bagi tahu. Dan dia tidak membantu sangat advice macam tu bagi aku personally. That's why kenapa aku dulu, kini dan selamanya berpegang kepada tidak share dengan orang sangat. Bagi aku, orang tak faham. Orang tak nak faham. Orang acah-acah faham. Orang tak pernah nak faham. Orang tak mungkin faham. Dan orang tak akan faham. Dan tak mungkin akan faham. So, baik kau tak payah faham. Okey? Dan kau carilah Tuhan. Bagi aku, berceritalah dengan Tuhan daripada kau bercerita dengan manusia dulu. Bukan aku cakap jangan bercerita dengan manusia. Berceritalah dengan Tuhan dahulu. Luahkan segala masalah kau dekat dia. Okey? Cakaplah apa-apa pun. Walaupun Tuhan tu tak reply immediately. Tetapi kau dah meletakkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Kau ceritakan masalah kau sekali dekat dia kau luar. InsyaAllah kau akan rasa better. Yang paling bagus sekali adalah, tolonglah sembahyang, berzikir, mengaji Al-Quran. Bagi makan kita punya rohani. Sebab jiwa kita kosong. Jiwa kita serabut. Rohani kita ni rapuh. Bagi makan dia dengan benda-benda yang baik. Okey? Benda-benda yang baik ni, Al-Quran, zikir, solat dan sebagainya. Benda yang kita kena buat. Ini solution, the best solution sebenarnya. The best solution yang akan membantu kau untuk keluar daripada jalan masalah kau dan sebagainya. Okey? Tuhan tu akan bantu kau bila kau betul-betul ikhlas nak minta tolong dekat dia. Dan kau buat apa yang dia suruh. Bila kau menyembah dia. Okey? Berdoalah kepada dia. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan segala urusan kehidupanku, urusan masalahku, urusan kesedihanku, urusan perniagaanku, urusan pekerjaanku, urusan rezekiku, apa sahaja urusanku berkenaan diriku, aku serahkan bulat-bulat untuk engkau aturkan. Kerana aku percaya engkau adalah Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha melihat. Dan engkau lebih mengetahui apa di depan dan di belakangku, sedangkan aku tidak tahu satu pun rahsiamu. Doalah macam tu. Yakinlah dengan doa kau tu. Minta Tuhan handle problem kau dan sebagainya. Kehidupan kau. InsyaAllah kau akan rasa better. Aku lepas aku amalkan doa tu, life aku awesome gila. Aku rasa feel free. Aku rasa relax. Okay? Wonderful. Okay? Masalah kita yang bertimpa-timpa ni rasa macam dah tak burden sangat. Okay? Doa ni aku amalkan lepas aku dengar ceramah Ustazah Asma Harun. Tapi but previously during the depression punya mood tu kan, macam aku cakap, tanam rohani kita, bagi makan rohani kita dengan benda-benda yang bagus. Okay? Al-Quran, mengaji. Kena buat benda tu dulu. Dan baru nak jumpa kaunselor ke, nak bercerita dengan orang yang kita trust ke, okay? Nak minta pendapat sesiapa ke, ataupun buat aktiviti-aktiviti yang kita suka, makan benda-benda yang sihat, buat olahraga dan sebagainya. Benda tu second, third, fourth. Okay? First kali kau pergi cari Tuhan kau dulu. Dia je yang boleh tolong kau. Yang boleh tolong kau, Tuhan dan diri kau sendiri. Dan please, belajar untuk block kau punya mindset kau. Okay? Bila kita ada masalah ni, jangan terlalu fikirkan masalah. Fikir what's next. Apa jalan solution dia, apa jalan penyelesaian dia. Apa langkah seterusnya. Kalau tak jumpa, relax dulu. Okay? And then berdoa apa semua, minta petunjuk, Tuhan akan bagi jalan. Okay?
Dan juga fikir, bukan kau seorang je dalam dunia ni ada masalah besar. Dekat luar sana, ada orang yang tak ada mata, ada orang tak ada kaki, tak ada tangan. Ada orang yang dah kahwin bertahun-tahun, tak ada anak. Ada orang yang dah berkahwin, hari-hari kena pijak tergajang dengan suami. Ada orang yang ada anak, anak mati terbakar depan mata dia. Ada orang, ada suami isteri bercerai, bergaduh, mati, whatsoever. Banyak kes-kes kat luar sana yang orang yang ada masalah yang lagi besar pada kita. So jangan meletakkan masalah kita ni terlalu berat. Believe that masalah kita ni kecil je. Orang lain punya masalah lagi berat. Bila kita duduk tempat dia, kita belum tentu boleh handle. Okay? So then, slow, okay? Cari jalan penyelesaian. InsyaAllah ada. Bila kau bergantung hidup kau dengan Tuhan, kau buat apa yang dia suruh, InsyaAllah life kau akan jadi better. Segala masalah kau akan diselesaikan satu persatu. Ada jalan tu, Tuhan akan tunjuk. Bukanlah aku nak jadi ustaz ataupun nak poyo.com kat sini ke, ataupun nak tunjuk baik ke, tidak. Ini macam aku cakap, advice daripada kawan kepada kawan sebagai sesama manusia, because aku dah been through that situation yang sangat mengerikan dalam hidup aku, yang buat jiwa aku terlalu kacau. Selama ni aku menjerit-jerit meminta pertolongan, tetapi suara aku tak ada orang dengar dan aku tak dapat bantuan. Aku fight di diri aku sendiri, dan sekarang ni aku nak tolong korang yang ada masalah depression, anxiety, tekanan hidup, apa benda yang stres kepala otak kau. Inilah dia jalan penyelesaian yang terbaik. Kembalilah kepada penciptamu, minta tolong dia dulu. Okay, good luck untuk korang kat luar sana. Be strong. Again, cari Tuhan. Itu je. Buat apa yang dia suruh. Okay, berzikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Untuk adik kita yang dah ditangkap polis disebabkan terbunuh isteri dia. Okay, itu lebih sedap aku cakap. Terbunuh isteri dia. Aku doakan kau diberikan hidayah, diberikan pintu taubat. Aku confirm kau akan menyesal benda yang kau buat, dan kau pun tak sangka apa yang kau buat ni. Tapi benda dah jadi, bro. Aku doakan yang terbaik untuk kau. InsyaAllah mungkin lepas ni kau akan jadi lebih baik daripada kita orang semua. Bila kau kat dalam sana, kau lebih dekat dengan pencipta kau daripada kita yang kat luar ni. Good luck to you. Semoga menjadi insan yang lebih hebat dan lebih baik. Itulah. Okay, kita doakan baik-baik untuk dia. Alright, sebab kita tak nak benda yang sama jadi kat kita. Okay, itu saja. Sorry kalau aku tercakap benda yang tak sepatutnya, but this is the only time ataupun cara aku untuk berkongsi sebab aku pernah melaluinya. Okay, itu saja. Assalamualaikum.